الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu, kata dia, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amru ibn Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilayh qala lahu Husain, laqad laqitu ya Zaid khairan kathira, laqad laqita ya Zaid khairan kathira, ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithah wa ghazawta ma'ah wa sallaita khalfah, laqad laqita ya Zaid khairan kathira, hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ibn akhi, wallahi laqad kabirat sinni wa qaduma ahdi wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fama haddathtukum faqbalu wa ma la fala tukallifunihi. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال هؤلاء حرم الصدقة؟
Qala na'am. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Yazid bin Hayyan. Dia ni salah seorang daripada tabi'in. Kata Yazid, pada satu hari aku berangkat bersama dengan Husain bin Sabrah dan bersama dengan Amru bin Muslim. Kami berangkat ke rumah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ini ceritanya. 3 orang tabi'in. Satu nama dia Yazid bin Hayyan. Satu lagi nama dia Husain bin Sabrah. Satu lagi nama dia Amru bin Muslim. Mereka ni 3 orang bukan sahabat Nabi. Tidak pernah jumpa Nabi. 3 orang ni pergi ziarah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Kata dia, falamma jalasna ilaih. Bila mereka sampai di rumah Zaid bin Arqam, mereka duduk depan dia. Husain kata kepada Zaid bin Arqam, dia kata, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Bila mereka tiga-tiga ni tabi'in. Tabi'in maknanya orang yang hidup selepas daripada sahabat Nabi. Mereka tak pernah jumpa Nabi. Mereka ni hanya pernah jumpa sahabat Nabi. Maka 3 tabi'in ni pergi ke rumah sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Bila sampai di rumah Zaid, Husain kata dekat Zaid, dia kata, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Dia kata, hang ni Zaid, betul lah, hang dapat kebaikan yang cukup banyak. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kata hang betul kerana hang dan tengok Nabi. Nak banding dengan kami ni tak dan tengok Nabi. Tetapi kamu Zaid bin Arqam, kamu sahabat Nabi, kamu dan tengok Nabi. Betul kamu kerana kamu dan tengok Nabi. Kamu dan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta hadithah. Kamu betul kerana kamu pernah dengar hadis Nabi. Nak banding dengan kami ni, jumpa Nabi pun tak pernah, dengar Nabi cakap pun tak pernah. Kamu betul pasal kamu pernah jumpa Nabi, bahkan kamu pernah dengar Nabi bercakap. Wa ghazawta ma'ah. Kamu betul kerana kamu sempat pergi berperang sama dengan Nabi masa Nabi perang lawan musuh dulu. Wa sallaita khalfah. Bahkan kamu sangat betul kerana kamu sempat semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, siapa-siapa pun kalau sempat hidup sezaman dengan Nabi, cukup betul. Apa masalah timbul jumpa Nabi, Nabi bagi jawapan, itu adalah muktamad, putuslah. Berbanding dengan kita yang hidup zaman selepas Nabi tak ada, bila timbul masalah, berceramuk habis. Dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, bergaduh, tak tahu apa nak jadi. Dia ni percaya kat kau ni, dia ikut kau ni kata, dia tak percaya kat kau ni kata dia tak ikut. Tapi kau orang hak dia tak percaya, ada orang percaya kat dia, kau tu ikut kau ni kata, dia berceramuk habis. Kau ni kata dia betul, kau tu tak betul, kau tu kata dia betul, kau ni tak betul. Sebahagian daripada masyarakat yang lain, dia tak tahu siapa betul. Walaupun Allah sebut dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Allah kata dalam Quran, kalau kamu berselisih faham, bercanggah pendapat, tak setuju tentang satu-satu benda, maka rujuk Allah dan Rasul, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak semua orang boleh tunduk kepada Quran dan hadis Nabi. Maka sahabat-sahabat yang Allah izin mereka ni hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni dapat khairan katsira. Mereka dapat kebaikan yang banyak.
Bukan sahaja kebaikan kerana boleh jumpa Nabi, bukan sahaja kebaikan kerana boleh dengar direct daripada Nabi, bukan sahaja kebaikan kerana biasa perang dengan Nabi, bahkan dia pun pernah semayang di belakang Nabi SAW. Maka kata Husain ini kepada sahabat Nabi Zaid bin Arqam ini, dia kata, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Aku nak ulang lagi sekali. Kamu ni Zaid, kamu sesungguhnya telah mendapat kebaikan yang cukup banyak. Hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Husain kata dekat Zaid, aku merayu dekat kamu. Ceritalah dekat kami apa-apa yang kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kamu sahabat Nabi, kamu biasa jumpa Nabi, kamu dengar apa Nabi kata, kamu semayang belakang Nabi, lah ni minta jasa baik kamu. Ceritalah dekat kami apa-apa juga benda yang kamu biasa dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Zaid bin Arqam, sahabat Nabi. Dia kata, ya bena akhi. Dia kata, wahai anak saudara aku. Wallahi, laqad kabirat sinni wa qaduma ahli. Dia kata, wahai anak saudara aku. Demi Allah, dia kata, umur aku dah tua sangat dah. Dia kata, ini sahabat Nabi pun dah tua dah. Dia kata, demi Allah, dia kata, umur aku tua sangat dah. Wa qaduma ahdi, bahkan dekat sangat dah janji ke atas aku. Maksudnya aku dah nak mati dah, dekat sangat dah aku ni nak mati. Wa nasitu ba'd allazi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia kata, oleh kerana umur aku ni dah terlampau tua, aku pun duk tunggu hari nak mati aja, banyak dah benda hak Nabi SAW ajak dekat aku dulu, aku lupa dah lah ni. Aku rasa sebahagian besar dah daripada benda yang aku dapat daripada Nabi dulu, hari ni aku dah lupa. Dia kata, fama haddatsukum faqbalu. Maka apa yang aku cerita dekat kamu saat lagi, kamu terima. Dia kata, wa ma la fala tukallifunihi. Tapi hak mana yang aku tak upaya nak ingat, jangan paksa aku, suruh aku ingat. Aku tak boleh ingat semua. Summa qala, kemudian Zaid pun ceritalah. Zaid bin Arqam, sahabat Nabi yang dah tua ni, dia pun ceritalah kepada 3 orang tabi'in yang berjumpa dia ni. Kata dia, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a khumma baina Makkah wal Madinah. Aku nak cerita dekat hampa satu peristiwa. Pernah sekali dia kata, kami sahabat-sahabat Nabi ikut Nabi dalam satu musafir. Sampai di satu tempat, yang tempat tu ada mata air. Tempat tu dipanggil Khumma, dia kata. Ni dia nak cerita satu daripada pengalaman yang dia pernah lalu dengan Nabi. Dia kata, pernah sekali aku dan beberapa orang sahabat ikut Nabi musafir. Sampai di satu tempat, nama tempat tu Khumma. Tempat tu ada mata air. Dia kata, tempat ni yang kata Khumma ni baina Makkah wal Madinah. Dia terletak antara Makkah dengan Madinah. Ini satu benda yang aku ingat. Kami sama dengan Nabi sampai di Khumma ni, tiba-tiba Nabi SAW qama, bangkit berdiri dan bagi khutbah dekat kami. Nabi ni tuan-tuan, dia tak kira. Bila dia rasa dia perlu bercakap, dia bercakap. Biasa Nabi SAW berjalan dengan sahabat, berjalan. Dan tiba-tiba Nabi lari laju daripada sahabat lain. Kata Nabi berdiri atas satu lungguk sampah. Kemudian Nabi kata, halummu ila dunya, halummu ila dunya. Sambil jari Nabi isyarat tunjuk lungguk sampah, Nabi duduk berdiri atas dia. Biasa macam tu. Nabi duduk berjalan dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba tengah-tengah berjalan, Nabi derah pada mereka. Nabi pergi berdiri atas satu lungguk sampah. Nabi kata, halummu ila dunya, mailah kepada dunia, mailah kepada dunia. Nabi tunjuk lungguk sampah duduk bawah kaki dia.
Nabi SAW seolah-olah nak ingat ke sahabat-sahabat dia, dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala macam lungguk sampah ni. Jangan kerana benda ni hampa sampai nak berbonoh-bonoh, sampai nak buang agama dan sebagainya. Nabi biasa buat macam tu. Ni pula hadis kita baca, sahabat Nabi Zaid bin Arqam, dia cerita kata Nabi SAW duk berjalan sama dengan sahabat-sahabat dalam satu musafir, sampai di satu tempat nama Humma. Tempat tu terletak antara Mekah dan Madinah. Tiba-tiba Nabi berdiri dan terus bagi khutbah kepada sahabat. Fahamidallah wa asna alaih. Nabi memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wa'adha wa zakkara. Nabi bagi nasihat kepada sahabat dan Nabi bagi peringatan kepada sahabat-sahabat. Dalam musafir, Nabi rasa ada benda dia perlu bagi tahu. Nabi bagi tahu. Bakit berdiri depan sahabat-sahabat semua, terus Nabi pun bertahmid, alhamdulillah. Nabi memuji Allah Subhanahu Wa Taala, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshiduh. Nabi bagi puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi bagi nasihat kepada sahabat-sahabat dia dan Nabi memberi peringatan kepada sahabat-sahabat dia. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata, amma ba'd, ala ayyuhan nas. Nabi kata, ketahuilah wahai manusia semua. Fa innama ana bashar. Nabi kata, aku ni manusia. Nabi kata, walaupun aku ni nabi kepada hampa semua, aku pemimpin hampa semua, innama ana bashar, aku manusia biasa. Yushiku an ya'tiya rasul rabbi. Nabi kata, aku boleh rasa dekat dah utusan Tuhan aku nak mai ke aku. Maksudnya ialah Nabi kata, aku boleh rasa aku dah dekat nak wafat dah. Fa'ujiba, menjadi tanggungjawab aku, kalau Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat maut untuk ambil nyawa aku kena terima jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bakit berdiri depan sahabat, Nabi kata macam tu. Aku boleh rasa dah umur aku ni dah sampai ke ujung dah. Dekat dah malaikat nak mai jemput aku. Kalau malaikat mai, aku tidak ada pilihan, melainkan aku kena ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana tarikun fikum thaqalain. Nabi kata, tapi aku tinggal dekat hampa dua benda. Benda ni benda berat. Aku tinggal dekat kamu, wa ana tarikun fikum thaqalain. Aku tinggal dekat hampa semua dua benda, yang benda ni benda berat. Nabi kata, awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur. Satu, Nabi kata benda berat tu ialah Quran. Yang kata Quran ini fihi al-huda wan nur. Quran adalah satu kitab yang dalam dia ada petunjuk. Siapa ikut Quran, dia ikut petunjuk. Dan Quran di dalam dia ada an-nur, dia ada cahaya. Siapa ikut Quran, hidup dia terang benderang. Nabi SAW kata, aku rasa umur aku dah hujung dah. Tak lama malaikat akan mai jemput aku. Dan aku terpaksa tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi aku tinggal dua benda berat dekat hampa. Yang pertama, kitabullah, Quran. Pasal apa Nabi kata Quran berat? Yang pertama, pasal Quran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dekat kita ni, kita nak baca pun tak larat. Berat. Kita tanya diri kita, tuan-tuan. Terus tanya orang. Kita tanya diri kita, adakah Quran itu jadi bacaan kita hari-hari? Baca Quran dengan baca surah Abad, hak mana kita baca lebih? Kita tanya diri kita. Terus tanya orang lain. Kita tanya diri kita, Quran dengan surah Abad, hak mana kita baca lebih? Kalau jawapan kita baca surah Abad lebih, memang betul. Nabi SAW kata Quran hak dia tinggal ni benda berat. Nak baca bukan susah, tapi manusia tak ramai boleh baca Quran hari-hari. Belum bercakap soal nak menghafal Quran, lagi berat.
Belum bercakap soal nak melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Quran. Teramat-amat berat. Maka Nabi SAW kata, ana tarikun fikum. Aku tinggal dekat hampa semua faqalain. Dua benda berat. Yang pertama, kitabullah, Quran. Quran ini berat, Nabi kata. Tapi siapa yang boleh ambil Quran, baca hari-hari, hafal ayat Quran, cuba amalkan isi kandungan Quran, fihil huda wan nur. Dia akan jumpa dalam Quran itu ada petunjuk dan ada nur. Fakhudhu bi kitabillah. Nabi kata, aku pesan dekat hampa sangat-sangat. Kalau aku dah tak ada itu, ambil Quran ini, jadikan pegangan hidup. Nabi kata, kalau aku tak ada isu, Quran ini pastikan jadi pegangan hidup hampa semua. Wastamsiku bih, dan pastikan hampa berpegang sungguh-sungguh dengan Quran. Fahatta ala kitabillah. Nabi SAW kemudiannya memerintahkan supaya orang Islam, khususnya sahabat-sahabat dia yang ada depan dia pada masa itu, pegang sungguh-sungguh dengan Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Summa qala Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda. Nabi kata, wa ahlu baiti. Benda yang kedua yang aku kata berat itu ialah keluarga aku. Nabi kata, ahlul bait, ahli keluarga aku. Ini juga benda berat. Nabi kata, yang semua orang kena jaga keluarga aku. Nabi kata, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Nabi kata, aku ingatkan kamu semua supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kasihlah keluarga aku. Nabi ulang lagi sekali, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu semua, bertakwalah kepada Allah dan kasihlah kepada ahli keluarga aku. Faqala lahu Husain. Husain bila dengar Zaid bin Arqam cerita Nabi kata macam tu, Husain tanya Zaid, wa man ahlu baitihi ya Zaid? Dia kata, siapa dia ahlul bait? Siapa dia ahli keluarga Nabi ni wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Adakah isteri Nabi itu adalah ahli keluarga Nabi? Ni seorang tabi'in yang bernama Husain, dia tanya kepada sahabat Nabi. Dia kata, yang kata ahlul bait tu siapa? Isteri Nabi ahlul bait ke tak? Dia tanya begitu. Qala, jawab Zaid, nisa'uhu min ahli baiti. Dia kata, ya, isteri Nabi adalah ahli keluarga Nabi. Walakin ahlu baiti man hurima sadaqah ba'dah. Akan tetapi selain daripada isteri, mana-mana orang yang haram menerima sedekah, mereka ini adalah ahli keluarga Nabi. Kata Husain, wa man hum? Siapa? Dia kata, siapa dia yang haram terima sedekah ni, siapa? Qala, jawab Zaid, hum alu Ali. Mereka itu ialah keluarga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adik-beradik cukup rapat lah. Selain daripada dia sepupu Nabi, Sayyidina Ali juga menantu Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Talib cukup tinggi kedudukan dia di sisi Nabi. Maka Zaid bin Arqam, bila Husain tanya dia, dia jawab, dia kata, di antara ahlul bait itu hum alu Ali. Ahlul bait itu di antaranya ialah keluarga Ali bin Abi Talib. Wa alu Aqil, wa alu Ja'far, wa alu Abbas. Ini semua adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca sejarah cerita tentang perang Badar. Di antara orang yang kena tawan ketika berlaku perang Badar ialah Al-Abbas, pak penakan Nabi. Dia di antara orang yang kena tawan ketika perang Badar, kerana Al-Abbas pada waktu itu berperang bagi pihak musuh lawan dengan Nabi. Tentera Islam tawan dia. Dan Al-Abbas ini, pak saudara Nabi ini,
telah dikurung di satu tempat oleh sahabat-sahabat Ansar. Nabi SAW bila dapat tahu Al-Abbas, pak penakan dia salah seorang yang kena tahan tu, Nabi SAW tak boleh tidur malam. Dalam pada tu Nabi SAW pula duk sebut. Dia duk sebut di mulut dia. Dia kata pak saudara Nabi pun kena tahan. Dia kata. Nabi duk sebut. Yang sebutan Nabi SAW itu menyebabkan sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi ni bila dengar jadi cukup tak selesa. Maka mereka pergi jumpa sahabat-sahabat Ansar yang tahan Al-Abbas ni. Mereka nak minta supaya kalau boleh lepas bang Abbas ni. Pasal apa? Dengan kerana Al-Abbas, pak saudara Nabi kena tahan, Nabi sangat duka cita. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi tak boleh tengok Nabi duka cita. Tiba-tiba salah seorang daripada sahabat Ansar yang bernama Abu Huzaifah. Dia bila dengar benda ni, dia terus cakap. Oh, dia kata kalau pak penakan kita kena tangkap. Kalau pak penakan dia suruh lepas. Oh, tuan-tuan. Benda ni dicatatkan di dalam hadis. Dia ni di antara orang yang bertanggungjawab duk jaga tempat kurungan tawanan Badar tu. Bila orang pergi habaq dekat dia, kata Nabi SAW duka cita kerana pak penakan dia kena tahan. Dia dengar macam tu, terus dia kata. Oh, dia kata kalau pak penakan kita kena tangkap. Kalau sekiranya pak penakan dia suruh bebas. Dia kata demi Allah, dia kata aku tidak akan bebas. Ada pula kawan yang pilih balik main habaq dekat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Huzaifah tidak mau lepas pak saudara kamu. Nabi tak suruh lepas. Cuma Nabi rasa sedih kerana pak penakan dia kena tangkap. Nabi tak suruh bebas. Nabi tahu dah salah, tangkaplah. Tapi sedih. Bila patah balik benda ni mai dekat Nabi SAW, Nabi tak duduk pergi cari Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi panggil dekat dia, ya Aba Hafs. Wahai Aba Hafs. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar dia kata inilah pertama kali Nabi panggil dekat aku Abu Hafsin, yang membawa maksud bapa singa. Nabi tak pernah sebelum tu panggil dia Abu Hafsin. Itulah hari pertama Nabi bagi satu kunyah, satu gelaran dekat dia dengan gelar Abu Hafs. Nabi pergi dekat dia, Nabi kata ya Aba Hafsin, wahai Abu Hafs, wahai bapa singa. Nabi kata mungkinkah pak saudara Rasulullah SAW nak dihukum bunuh? Nabi kata. Umar Al-Khattab bila dengar macam tu, dia selidik, dia dapat berita. Rupa-rupanya Nabi cakap macam tu kerana Abu Huzaifah sudah cakap macam tadi. Demi Allah dia tak akan bebaskan Al-Abbas. Dia kata bahkan kalau Al-Abbas terlepas, aku pasti pancung tengkok dia. Dia kata. Ni Abu Huzaifah punya cakap. Tuan-tuan boleh tengok hadis ni di dalam tafsir Ibnu Katsir. Umar Al-Khattab bila dengar macam tu, dia sendiri pergi ke tempat tahanan tu, dia minta bawa keluar Al-Abbas. Dia kata Nabi nak supaya Al-Abbas dikeluarkan, bukan dibebaskan, dibawa keluar untuk jumpa Nabi. Dia kata, Sayyidina Umar kata, aku sanggup buat apa sahaja dengan syarat Nabi tidak duka cita. Dia kata. Dia apa lepas. Bila buat mai depan Nabi SAW, Al-Abbas ni, Nabi kata dekat dia, wahai bapa saudaraku, tebuslah diri kamu. Berapa banyak pembayaran yang dikenakan, tebuslah diri kamu. Aku tak mau tengok kamu kena hukum. Dia kata. Kemudiannya selepas beberapa dialog berlaku antara Nabi dengan Al-Abbas, Al-Abbas kemudiannya mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dia kata. Ni. Oh, Nabi SAW cukup sayang kepada keluarganya. Cukup sayang. Maka tidak heran Nabi SAW menangis teresak-resak apabila pak saudara dia seorang lagi, Abu Talib, masih tidak memeluk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi pesan. Nabi kata, aku tinggal dekat hampa faqalain, dua benda berat. Yang pertama, Quran. Yang kedua, keluarga aku. Nabi kata, hendaklah kamu ingat sungguh-sungguh, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah kamu kasih kepada semua ahli keluarga aku. Kemudian kata Zaid, haula'i hurimat sadaqah. Zaid bin Arqam, dia kata semua mereka ni ahli keluarga Nabi, semua mereka ni haram menerima sedekah, yang ni menerima zakat daripada harta orang-orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di sisi ulama hadis, mereka menambah beberapa orang lagi sebagai ahli keluarga Nabi selain daripada ahli keluarga kerana pertalian darah. Dan mereka menambah golongan ini berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa mereka ini Nabi iktiraf sebagai keluarga dia. Di antaranya ialah Zaid bin Harithah. Kalau kita rajin duk baca hadis, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka kitab-kitab hadis, kita akan jumpa nama ni, Zaid bin Harithah. Dia anak angkat Nabi. Bahkan dalam hadis dia sebut hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hibbu Rasulullah maksudnya kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama hadis kata Zaid bin Harithah walaupun tak ada darah keturunan Nabi, tetapi oleh kerana Nabi ambil dia jadi anak angkat, Nabi sayang dia juga ahlul bait. Anak kepada Zaid bin Harithah yang bernama Usamah bin Zaid juga Nabi ambil jadi anak angkat dia. Nabi ambil pak jadi anak angkat dia. Anak dia tu pun Nabi ambil jadi anak angkat juga. Zaid bin Harithah bapa tu pun anak angkat Nabi. Usamah bin Zaid anak dia pun Nabi ambil jadi anak angkat Nabi. Dan dua-dua ni disebut dalam hadis sebagai hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga ahli keluarga Nabi. Di samping itu ada beberapa nama lain seperti Salman Al-Farisi. Di sisi ulama hadis, Salman juga ahlul bait. Dan seorang lagi, dia ni hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Dia juga dijadikan ahli keluarga Nabi bersandarkan kepada hadis-hadis yang tertentu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau keluarga Nabi pun Nabi pesan jangan ada siapa-siapa pergi buat tahanan dekat depa ni. Tuan-tuan boleh bayangkan kita nak buat tahanan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung tidak mungkin berlaku. Kalau keluarga dia, keluarga Nabi pun Nabi pesan suruh kita jangan buat benda tak elok kepada mereka ni. Bertakwalah kepada Allah, kasihlah kepada keluarga aku. Kalau Nabi SAW pesan suruh kita kasih keluarga dia, apatah lagi dia sendiri, Nabi SAW sendiri. Amat-amat wajar, amat-amat perlu kita kasih kepada dia, dan tidak boleh kita buat tak elok kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat yang biasa duduk rapat dengan Nabi, mereka sangat kenal Nabi. Kita tengok hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, mak kepada Anas bin Malik pergi jumpa Nabi. Dia terus kata, ya Rasulullah, ini anak aku, nama dia Anas bin Malik. Aku dah ingat dalam hati aku dah berniat, aku dah bernazak dah, kalau kamu hijrah sampai di Madinah, anak aku akan aku bagi untuk jadi khadam kamu. Anas bin Malik kecil lagi masa tu. Anas bin Malik kemudiannya jadi khadam Nabi selama 10 tahun. Setengah riwayat kata 9 tahun lebih, setengah riwayat kata 10 tahun. Kita baca hadis riwayat daripada Anas bin Malik, bagaimana Anas mensifatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, ma masistu dibajan wala harira alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamimtu raihatan qat atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li qat uffin wala qala li syai'in fa'altuh lima fa'altah atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Ini orang yang dekat dengan Nabi.
Tuan-tuan, kita kalau nak tahu satu orang baik tak baik, kita kena tanya orang yang dekat dengan dia. Orang ni tahu tentang dia. Kalau nak tahu kita baik tak baik, tanya isteri kita. Dia dekat dengan kita. Dia tahu kita bangkit semayang malam ke takkah? Dia tahu. Kalau tuan-tuan pergi tanya orang hak duduk tak tahu mana hala, dia kenal kita pun tak dengar nama aja, tuan-tuan pergi tanya dia nak cerita pasal kita. Walau dia pandai cerita macam mana pun, cerita dia belum tentu boleh pakai. Sebab dia tak kenal pun orang hak dia duk ulas ni. Orang yang tahu tentang orang tu, orang yang rapat dengan dia. Dia antara yang rapat, isteri dia. Anas bin Malik, dia khadam Nabi 10 tahun. Celak-celak mata pagi subuh-subuh lagi dah turun pergi berkhidmat kepada Nabi. Sampailah Nabi balik rumah nak tidur, baru dia balik rumah dia. Apa kata Anas bin Malik tentang Nabi? Dia kata, ma masistu dibajan wala harira alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah sentuh sutera yang halus, yang lembut, yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaj, harir, ini dua-dua jenis sutera. Dia kata dalam banyak-banyak sutera ni aku duk pegang, tak sehabaklah sutera lembut macam mana. Tangan Nabi lagi lembut daripada sutera yang lembut. Dia kata, wala syamimtu raihatan qat, dan aku tidak pernah mencium bau yang lebih wangi, atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang wangi itu lebih wangi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampa tak sahabat kat aku, kata hampa ada satu wangi-wangian yang wangi, kerana tidak ada satu pun wangi-wangian yang lebih wangi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi peluh dia pun wangi. Yang kata Nabi ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, peluh dia tu wangi. Seorang sahabat yang kerja duk gunting rambut Nabi ni, dia sentiasa bawa kain. Kemana sahaja dia pergi, dia bawa kain. Kain tu dia duk guna lap bila Nabi peluh, waktu dia duk gunting rambut Nabi. Sampai Nabi wafat, dia duk bawa kain tu ke mana-mana. Orang nak ambil, dia tak bagi. Dia kata apa? Inilah kenangan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kain tu tak pernah hilang bau wangi. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata, aku jadi khadam Nabi. Aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. 10 tahun dia kata. Fama qala li qad uffil. 10 tahun aku kerja dengan Nabi. Tiap-tiap hari, pagi-pagi buta subuh aku dah bangkit pergi berkhidmat dekat Nabi. Sampai Nabi nak masuk tidur baru aku balik. 10 tahun aku kerja dengan Nabi. Tak pernah aku dengar Nabi kata dekat aku, dia kata. Tak pernah Nabi kata dekat dia. Wala qala li syai'in fa'altuh lima fa'altah. Tak pernah aku buat satu benda, Nabi kata dekat aku, pasal apa hang buat lagu tu? Tak pernah. Dia kata 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang sangat istimewa. Dan ni kita bulan Rabiul Awal, kita nak kena tengok balik Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, lagu mana dia ni? Wajarkah dia ni sekadar kita sambut belakang atas jalan saja? Ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jauh, kita kena buat jauh lebih besar daripada tu. Kita kena jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu role model dalam hidup kita. Apa dia buat, kita buat. Apa dia suruh, kita taat. Apa dia larang, kita lari jauh-jauh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tidak ada rugi, bahkan sangat banyak kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia yang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Tuan-tuan buka muka surat 152. 152. Ke surat 151 tu adalah ulangan pada yang kita baca bulan lepas. Kita terus muka surat 152. Bab ma jaa man kasa musliman sauban.
Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang bagi pakaikan kepada satu orang Islam akan kaya. Ini malam ni dia nak cerita kat kita, kita beli satu baju bagi dekat orang susah. Kita bagi satu pakaian pada orang susah. Kita tengok satu orang, teramatlah baiknya dia ni. Satu orang yang sentiasa masjid itu menjadi tempat duduk dia. Kita tengok punya baik akhlak dia. Kita tengok nampak pada muka dia wajah kejernihan dan sebagainya. Tapi kita tengok dia nampak susah. Kita pergi beli satu baju bagi dekat dia. Apa agama kata dekat kita kalau kita boleh buat macam tu? Ketahuilah saudaraku, ini satu amal yang berfaedah dunia akhirat. Dia kata kita bagi dekat orang yang baik-baik ni pakaian, bukan dunia saja kita dapat kebaikan, bahkan kebaikan dunia akhirat. Telah diberitahu oleh Nabi SAW pada umatnya, supaya boleh diamalkan dia oleh orang yang suka mencapai faedah dua negeri itu. Siapa nak dapat kebaikan dunia dan akhirat, salah satu cara ialah buat macam ni. Ramai tuan-tuan orang susah. Jangan kita duk kata ramai orang susah sebenarnya. Dalam masyarakat kita pun ada lagi orang susah. Apatah lagi saudara-saudara Islam yang duduk berdekatan dengan kita, lagi ramai yang susah. Budak duk tolong mengasuh anak saya. Budak Indonesia. Duduk kampung apa ke atas pada Surabaya, nak pergi kampung dia tu 3 jam lagi. Cuti sekolah baru ni bagi dia balik seminggu. Hari dia nak balik tu, muka ni kita tak pernah tengok lah muka dia seronok macam tu. Dia tak balik 2 tahun lebih dah. Nak balik ni punya seronok, muka tu seronok. Dia ada mak yang dah tua. Dia ada anak perempuan seorang. Dia kata umur dah 10 tahun. Masa dia tinggal lebih kurang 2 tahun lebih, 3 tahun lepas. Balik ni nak tengok macam mana rupa anak setelah umur 10 tahun. Balik ni. Hari Ahad kemarin dulu balik mai. Kita pergi tunggu dia di airport. Daripada jauh tengok dia sampai muka nampak tak seronok. Kita kenal muka orang seronok, orang tak seronok. Kita tengok nampak dia tak seronok. Lepas keluar main apa semua, kita pun tak tanya apa. Naik atas kereta baru tanya. Tanya macam mana balik kampung, seronok ke? Dia kata saya tidak ketemu ibu saya. Dia kata, kamu balik ke mana? Kata, saya balik ke kampung saya. Dia kata, tapi saya tidak ketemu ibu dan anak saya. Saya tidak ketemu. Apa pasal dia pindah dah rumah macam. Rumahnya sudah dibongkar. Dia balik pergi, sampai di kampung dia, sampai di tapak rumah dia yang dia tinggal 3 tahun hari itu, rumah tu tak ada dah. Naik lalang, dia kata. Rumahnya sudah dibongkar. Dia kata, pitanya tetangga dia, jiran-jiran dia, pergi tanya, dia pun jawab tak tahu. Saya kata jiran tu, yang kata jiran tu, jauh mana? Rumah dengan rumah mak kamu? Dia abang jauh. Yang kata rumah sebuah rumah dengan sebuah rumah tu jauh-jauh. Dia pergi tanya, tidak ada siapa yang tahu. Dia kata. Dia balik seminggu, dia hanya sampai dia tengok tinggal tapak rumah pun dah naik lalang dah. Dia tak tahu bila mereka ni pergi ke mana pun tak tahu. Tanya siapa pun tak tahu. Tinggal beg pakaian di rumah orang yang sebelah tu. Start duk pusing kampung. Dia duk cari. Dia kata sampai habis seminggu balik main. Pergi sekolah kata anak dia dah 2 tahun dah tak main sekolah. Sampai bawah jambatan. Dia cari hak duduk kepung-kepung dengan apa ni semua. Duduk berteduh bawah jambatan ni. Pergi tengok tiap-tiap tak ada. Dia kata. Saya tak tahu apa jadi pada ibu saya. Kita kata, mak kamu tak ada saudara kah? Mak saya tidak ada saudara. Dia sebatang kara. Habis dia kata, kalau mak saya sudah mati, kalau anak saya sudah mati, saya juga tidak ada siapa-siapa lagi. Menangis. Oh, kata. Kita bila dengar macam tu, tuan-tuan. Satu, syukur negeri kita tak seteruk tu.
Yang kedua, bila kita dengar begitu kita kesian tapi tak boleh tolong. Maka tak heran mereka ni, orang Indonesia ni, seberang laut naik tongkang, naik apa, terjun tengah laut mati, perut kembur mati. Mereka sanggup gadai nyawa ni kerana nak mai sini, kerana nak cari rezeki, nak suap mulut, nak suap nasi masuk dalam mulut. Kemudian nak simpan, nak pekin sikit duit, nak balik tu, nak tolong hak lagi susah. Mak dia hak tua nak mai tak boleh tu. Nak balik pergi tolong. Hak ada anak tu sebenarnya nak balik pergi tolong. Tuan-tuan gamak ke? Kalau kita ambil orang-orang susah macam ni mai kerja dengan kita, buat pasport nak potong duit, hak nu nak potong duit, nak balik tiket kapal terbang nak potong duit. Kita ni manusia jenis apa? Kita kena sebut benda ni kesian. Kadang-kadang ni budak-budak ni mai bagi gaji pun 200-300. Lepas tu buat pasport, potong duit, potong. Dia boleh berapa duit? Duit tu dia bukan nak balik mewah. Dia nak balik suap makan anak dengan mak dia di sana tu. Jamakkah kita duk potong. Jamakkah kita buat macam tu? Duk baca kitab, duk reti kata kena kesian dekat orang dan sebagainya. Orang ni mai tolong kita, mai tolong jaga rumah kita, mai tolong mengasuh anak kita, mai bagi khidmat dekat kita, kita buat macam tu dekat dia. Tentu tak takut ke esok Tuhan tanya kita? Rezeki hak dia boleh tak apa duit, kita pergi perah pula lagi ambil kat kita. Tak berasa takut ke buat nanya ke orang macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita dengar ni, orang perempuan saya teriak tak tahu nak abang dah. Merah hidung macam pak lawak habis. Tak boleh dah. Kita tak boleh, nak kena jaga misal janggut kita juga. Tapi dia teriak tak kira lah. Tak boleh dah dengar dia teriak tak boleh, tak mau tanya apa dah. Duk cuik kita tu selalu tanya lah. Dia tak boleh dengar, dia tumpang sedih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni semua kita nak kena ambil kira. Nak kena ambil fikir, renung benda ni elok-elok. Macam mana perlu syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi apa yang kita dapat pada hari ini. Kesyukuran itu balas balik dalam bentuk abdi diri kita pada Allah. Hak mana Tuhan bagi nikmat dekat kita apa semua ni Tuhan boleh ambil balik bila-bila masa. Syukur banyak-banyak dekat dia. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala marah kita kerana dia bagi nikmat yang macam-macam dekat Subhanahu wa ta'ala, dia rentak balik nikmat yang dia bagi kat kita, kita jadi susah, tak ada siapa boleh tolong kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda yang Nabi SAW nak bagi tahu kat kita. Buat baik kepada orang-orang yang macam-macam ni. Kerana dengan berbuat baik kamu dapat kebaikan dua negeri, dia kata, dunia dan akhirat. Iaitu siapa bagi pakaian akan orang miskin, maka dapat balasan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal dalam peliharaan Allah dunia dan akhirat. Kita buat baik ke orang susah tu, Allah pelihara kita dunia akhirat. Kita pelihara dia, Allah pelihara kita dunia akhirat. Begitu. Maka itulah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menerangkan yang demikian itu. Kata dia, an Husain radhiyallahu anhu qala jaa sa'ilun fasa'ala ibn Abbas faqala ibn Abbas lisa'il atashhadu an la ilaha illallah qala na'am. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Husain. Katanya telah datang seorang minta sedekah kerana miskinnya kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Satu hari mai orang miskin minta tolong dia. Bila datang ia kepadanya, lalu minta terus ia kepada Ibnu Abbas itu. Bila dia mai, ni orang miskin minta sedekah ni mai jumpa Ibnu Abbas, terus minta tolong. Rupanya tidak dikenai oleh Ibnu Abbas akan dia. Maka berkehendak ia mengetahuikan adakah orang yang datang minta sedekah itu Islam atau kafir. Ibnu Abbas tak pernah tengok muka dia ni. Bila tengok-tengok ni orang luar, bukan orang tempat dia. Mai nak minta tolong, nak minta sedekah dekat dia. So yang pertama dia nak kena tahu dia ni Muslim ke kafir. Yang tu dulu dia nak tahu. Sekiranya dia orang Islam, maka sangat mustahak menolongnya. Dia kata kalau dia ni orang Islam, lebih-lebih lagi kita kena tolong. Dia kata. Adapun jika ia kafir, tidak mustahak menolongnya seperti menolong orang Islam. Bukan kata tak boleh tolong. Kalau dia orang kafir,
tuntutan untuk tolong taklah sekuat kita dituntut untuk tolong orang Islam. Lah ni nak tahu dulu Islam ke kafir ke dia ni. Begitu. Maka berkata Ibnu Abbas kepada dia, adakah engkau naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Bila dia main minta sedekah, Ibnu Abbas kata dekat dia, atashhadu an la ilaha illallah? Hang mengaku tak kata tidak ada Tuhan melainkan Allah? Tanya macam tu. Maka jawab orang yang minta sedekah itu, bahkan aku naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang mustahak disembah dan wajib wujudnya melainkan Allah. Bila dia jawab lagu tu, Islam lah. Ibnu Abbas tahu bahawa yang miskin main minta sedekah kat dia ni orang Islam. Wa qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Qala wa tasumu Ramadan? Qala na'am. Qala sa'alta wa lisa'il haqq innahu la haqqun 'alaina an nasilak fa'a'tahu thawban. Maka kata Ibnu Abbas lagi pada orang yang minta sedekah itu, adakah kamu naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah? Dia tanya lagi satu soalan. Okey, lah ni hang mengaku kata tak ada Tuhan melainkan Allah. Hang terima tak Nabi Muhammad sebagai Nabi? Ada juga orang dia kata dia Islam tapi dia tak mau Nabi. Ada juga. Dia kata dia Islam, dia nak ikut Quran saja. Dia tak mau ikut hadis. Sebab apa? Hadis ni daripada Nabi. Nabi ini kira sama macam kita. Dia ni manusia serupa kita juga. Pasal apa kita nak kena ikut dia serupa kita? Ada juga tiga suku macam ni. Maka Ibnu Abbas bila orang mai minta sedekah kat dia lagu tu, dia tanya atashhadu an la ilaha illallah? Hang mengaku tak kata tak ada Tuhan melainkan Allah? Dia ni kata mengaku. Patutnya cukup dah lah, kira sabit dah lah dia Islam. Satu soalan lagi dia tanya. Hang mengaku tak Nabi Muhammad pesuruh Allah? Dia tanya soalan tu. Maka jawabnya, bahkan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah lagi hamba Allah. Dia kata. Dia jawab macam tu. Maka kata Ibnu Abbas lagi, adakah kamu puasa bulan Ramadan? Wih, ada lagi soalan. Tuan-tuan, pasal apa tuan-tuan? Kita kena baca banyak hadis, baru kita nampak kaitan dengan hadis ni. Dalam hadis lain dia ada cerita, kita bagi makan kepada orang yang bertakwa kepada Allah lebih baik daripada kita bagi makan kepada orang yang buat maksiat kepada Allah. Bukan tak boleh bagi makan kepada orang yang duk buat dosa ni, tapi bagi makan kepada orang yang bertakwa kepada Allah jauh lebih baik daripada kita jamu orang hak jahat ni. Pasal apa? Bila kita bagi makan dekat orang baik-baik ni, dia jadi kuat. Kita bagi makan tu, dengan kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebab makan itu untuk dia kuat. Bila dia kuat, lebih lagi dia ibadat pada Allah. Bermakna kita membantu, memberi tenaga kepada orang untuk nak beribadat kepada Allah dengan izin Allah. Sedangkan kalau kita bagi makan pada orang-orang jahat ni, dia makan, dia kuat, lagi dahsyat dia derhaka kepada Allah. Dia ada kaitan rupanya. Maka kerana tu sahabat-sahabat Nabi, bila orang mai minta sedekah pun dia cek benda ni. Mula sekali Islam ke tak agak? Dah kata Islam, bulan Ramadan puasa dah, dia tanya. Dia tanya hak tu, bulan Ramadan puasa ke tak? Maka jawab dia, bahkan aku puasa dalam bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas, kamu telah meminta pada aku, dan adalah hak bagi orang yang meminta kepada orang yang kena minta, dan bahawasanya sepatutnya dan mustahaknya atas kami bahawa menghubungkan kasih sayang kepadamu. Dia kata oleh kerana sabit hang orang Islam yang puasa, yang semayang dan sebagainya, maka menjadi tanggungjawab kami untuk nak kena tolong hang. Dia kata, maka Ibnu Abbas pun memberi akan dia sehelai kain, yakni sedekah kepadanya, akan menjadi pakaiannya. Summa qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslim kasa musliman thawban illa kana fi hifzin min Allah ma dama minhu alaihi khirqah. Itu dia yang kata sahabat Nabi, tuan-tuan. Main minta sedekah, satu interview ringkas dulu. Lepas tu tolong. Lepas tolong, satu hadis Nabi dia baca. Nampak? Dakwah. Mereka ni dakwah berjalan. Main minta sedekah, soal miskin satu bab. Miskin, tak ada baju, tak ada makan, itu satu bab. Tapi miskin ilmu agama, itu satu bab lain. Tumpang hang mai depan aku, satu hadis aku bacakan. Dia tak bagi chance dia. Dia mesti ambil kesempatan, ruang yang ada, ilmu mesti sampai dekat orang.
Tuan-tuan bayangkan kalau kita ni duk mengaji ramai dialog sah ni, kalau di kalangan kita ni ketua jabatan di pejabat, sehari kita panggil 2 orang kaki tangan kita. Bukan nak lecture dia daripada pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Kita panggil dia masuk 15 minit aja. Kita panggil masuk jumpa kita, tanya apa kalau lebih kurang batuk badan, bagi satu nasihat pasal agama dekat dia. 10 minit cukup. 10 minit cukup. Tapi tiap-tiap minggu dia akan kena panggil. Hari ni orang lain, esok orang lain, lusa orang lain, pagi orang lain, petang orang lain. 10 minit kita ambil masa dia. Kalau kita tak ambil 10 minit pun 10 minit tu dia pergi main Karen. 10 minit tu dia pergi turun minum kopi sampai setengah jam, sampai sejam duduk minum kopi. Orang duduk beratok di kaunter nak jumpa pegawai tak ada. Dia pergi duduk kena roti canai liat pula. Duduk tarik nak putih bukan senang. Oh, kalau pergi tunggu di meja kopi sampai sejam boleh. Pasal apa? Bos panggil nak bercakap pasal agama 10 minit. Tak boleh. Inilah masa dia panggil. Bukan kita nak buat apa. Just nak bagi satu tazkirah pada dia. Dengan cara tu, satu, dia dapat ilmu. Yang kedua, dia segan dekat kita ni. Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sahabat Nabi buat benda macam ni. Orang minta sedekah mai, satu interview ringkas, lepas tu dia tanya benda-benda macam ni. Hang puasa dah? Puasa. Lepas tu dia kata sebenarnya oleh kerana hang orang Islam yang beramal dengan Islam, menjadi kewajipan aku tolong hang. Dia ambil baju bagi selai, satu hadis Nabi dia baca. Dia baca satu hadis Nabi. Dia kata aku dengar Nabi SAW ada bersabda, tiada daripada seorang Islam memberi pakaian akan kain akan seorang Islam yang lain, melainkan adalah dia di dalam peliharaan Allah selama berkekalan daripada kain itu, atasnya walaupun secebih sekalipun. Kita bagi dekat satu orang baju, selagi mana dia duk pakai baju tu, walaupun baju tu dah koyak tapi dia duk pakai, maka selagi itulah Allah Subhanahu Wa Taala pelihara orang yang bagi baju tu. Tuan-tuan, kita hari ni baju sampai tak terpakai. Boleh pagi-pagi nak pergi kerja duk pening nak pilih baju. Boleh pagi-pagi nak pergi kerja, buka kita punya lemari tu, tengok baju tu pening. Tanya bini pula, kemarin aku pakai baju apa? Kemarin color apa? Hari ni nak bagi lain color pula. Dah pakai dah baju, tanya bini pula, tie nak mau color apa pula? Tie ni match dah dengan baju. Punya mewah kita ni. Dalam masa yang sama, ada orang sampai baju tak bersalin. Hak itulah baju dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Masalah, pakaian buruk disedekahkan, adakah dapat pahala? Ini pula satu perbincangan lain pula. Lah ni dia nak sedekah. Dengar hadis malam ni dia pun mula dah terbayang-bayang dah. Oh, tingkat atas tu, dalam lemari atas tu ada baju lama boleh bagi. Dia nak bagi baju lama. Kan? Nak bagi baju baru tak boleh lah. Kita pun nak beli, bukan beli dengan elok, beli dengan duit. Nah, kain ni tu ada banyak. Kan? Dia kata walaupun lama tapi elok lagi. Baju tu dia kata elok lagi. Baik, nah kita nak tengok agama kata apa kalau kita bagi baju buruk. Baju buruk bukan maksud baju koyak rabak. Bagi ke orang yang tu tak boleh lah. Itu hina orang pula. Bagi baju lama, maksudnya baju hak tak pakai dah tapi elok lagi, tapi tak pakai dah kerana sempit, kita bagi ke orang, macam mana? Boleh pahala ke takkah? Sesungguhnya tersebut dalam hadis, dapat pahala orang yang sedekahkan kain buruk itu. Ya, tuan-tuan, bagi hak buruk pun Tuhan bagi pahala. Ni yang kata Allah Tuhan kita ni. Bagi ni kalau ikhlas, bagi niat nak tolong orang, pahala. Taklah sehebat pahala orang yang bagi hak baru. Tapi bagi hak buruk tu boleh pahala. Begitu. Maka hadisnya demikian katanya. An Umar radhiyallahu anhu maqal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man labisa thawban ahsibuhu qala jadidan. Faqala hina yablughu turqutah mithla dhalik. Yang tu dia ada dua bacaan. Turqutah. Satu orang sebut turqut. Ni panggil turqut. Ni. Apa nak kata? Bukan collar. Ni hak lubang hak masuk kepala ni. Arab panggil turqut.
Bila kita serlum baju, sampai tang turkut ni, makna baju tu kita boleh pakai. Kalau duduk serlum dia tak boleh nak sampai turkut, maknanya baju tu tak boleh pakai lah, tak sadut gagah lah. Kan? Dia kalau ruis masuk mai tu, baju tu kita boleh pakai. So dia kata di sini, dia kata faqala hina yablughu turqutahu mithla dhalik thumma amida ila thawbihi al-khalaq fakasahu miskinan lam yazal fi jiwarillah wa fi zimmatillah wa fi kanafillah hayyan wa mayitan ma baqiya min ath-thawbi silq. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya aku dengar Nabi SAW bersabda, ia barang siapa pakai dia akan kain, aku kira sabdanya kain baru. Ni hadis ni. Sayyidina Umar kata Nabi SAW bersabda, siapa yang pakai baju baru, maka berkata ia pada waktu sampai baju ke lehernya, seumpama demikian itu. Bila serlum baju baru tu, serlum perut sampai kat tengkok, makna baju baru elok dah masuk. Yakni siapa mengganti dirinya dengan pakaian baru, kemudian dia sengaja ia kepada kain buruknya yang digantikannya itu, lalu dipakaikan akan dia akan orang miskin. Dia pakai baju baru, pakai teringat baju lama. Teringat aku ni pakai baju baru, baju lama pun ada banyak. Maka dia pun pergi ambil baju-baju lama dia, pergi bagi ke orang miskin. Nescaya sentiasalah ia berdamping dengan Tuhan, dan di dalam akuan Tuhan, dan di dalam peliharaan Tuhan hidupnya dan matinya, selama mana kekal daripada kain itu sehelai benang sekalipun. Dia kata tu dia. Walau yang kita bagi itu baju hak kita pakai dah, kita bagi. Dengan kerana kita bagi baju tu dekat orang dengan niat nak tolong, ikhlas memang nak tolong, Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita. Walaupun kita dah mati, Allah pelihara kita selagi mana baju tu dipakai oleh orang yang kita bagi ke dia. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Baihaqi. Dia kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mempunyai banyak ruang sebenarnya. Kita mempunyai banyak ruang untuk nak buat kebaikan. Cuma kita kena tanya diri kita, nak buat ke tak mahu? Banyak ruang untuk kita buat kebaikan. Tuan-tuan boleh bayangkan seorang yang Nabi SAW pernah cerita dalam hadis dia tentang satu orang yang musafir tengah padang pasir, panas terik, dahaga bukan kepala. Dengan kehendak Allah jumpa satu kawasan macam telaga, macam wadi di tengah padang pasir. Dia pun turun dalam tempat ada air tu dengan menggunakan kasut kulit dia, dia cedok air buat minum. Setelah dia minum sampai hilang dahaga dia, dia pun merangkak naik balik ke atas. Ditakdirkan Allah, seekor anjing, lidah terjuluk panjang, sampai keadaan dia hampir menjilat-jilat pasir kerana terlampau dahaga. Dia ni bila tengok anjing ni dalam keadaan dahaga macam tu, dia turun balik masuk dalam air, dalam telaga tu, cedok lagi sekali air buat naik bagi anjing tu minum air yang dia cedok. Anjing tu minum sampai puas, baru dia tinggal. Nabi cerita benda ni dekat sahabat-sahabat dia. Dalam sahih Muslim hadis ni. Nabi kata dengan kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia daripada kemurkaan Allah, dan Allah janji syurga untuk dia. Tuan-tuan boleh bayangkan engineer yang terlibat buat empangan untuk minum juta orang minum air. Sikit ke pahala Tuhan bagi kat dia? Kalau satu orang pergi cedok ayam kerana nak tolong seekor binatang, anjing pula lagi, nak tolong seekor binatang, nak lepas dia daripada dahaga, sikit tu pertolongan nak lepas binatang daripada dahaga, Allah Subhanahu Wa Taala janji kepada dia pelepasan daripada dosa dan neraka. Tuan-tuan boleh bayangkan anak kita jadi engineer yang terlibat hidup buat empangan, yang empangan tu nak empang ayam untuk ratus ribu orang nak minum. Sikit ke pahala yang dia dapat? Benda macam ni kita nak bagi tahu dekat masyarakat. Bukan kata jadi ustaz, hidup ceramah agama saja boleh pahala. Engineer yang buat kerja ni, kalau niat dia masa buat empangan tu, niat dia, aku orang Islam, aku bertanggungjawab buat benda ni. Aku nak pastikan orang Islam dan manusia semua boleh minum air daripada projek yang aku buat ni. Pahala tuan-tuan.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda-benda macam ni kita kena buka. Nak bagi orang nampak luahnya limpah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah duk tunggu nak bagi aja dekat siapa yang berminat untuk nak mendapatkan pahala daripada dia. Tuhan nak bagi aja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dia bagi banyak mana pun dia tak akan rugi. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat istighna dia, dengan sifat kaya dia, apa yang Allah bagi langsung tidak menjejah kaya dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tiba. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ni membawa kebaikan kepada kita semua. Lepas ni kita masuk tajuk bab ma jaa fi ifsya'is salam wa it'amit ta'am. Lepas ni kita tengok hadis yang menceritakan tentang kita disuruh mensiarkan salam, sebarkan salam. Dan juga memberi makan makanan kepada orang-orang yang memerlukan. Kita tengok. Kita akan jumpa saat ni macam mana cerita orang yang dia ni bermegah-megah dengan salam cara orang yang bukan Islam. Ada juga. Dia bermegah-megah dengan salam cara orang bukan Islam. Salam lah. Masuk jumpa, good morning. Salam lah tu. Salam. Tapi cara bukan Islam. Morning. Amboi. Kita pun dengar dia jadi lagu melugai. Lagu mana tak tahu. Bukan? Morning. Ni gitu. Padahal dia tu Islam. Kat kawan dia kata good morning tu pun Islam. Baik, apa nak jadi dekat orang macam ni? Dia ada perbahasan dia. InsyaAllah kita baca pada bulan depan. Wallahu'alam. Yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada seorang sahabatnya. Kata dia, "Awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan bi thalathin." Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru zikral maut yushghiluka amma siwah. وعليك بالشكر فإنه زيادة في النعمة وعليك بالدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك وأنهاك عن ثلاث لا تنقض عهدا ولا تعن على نقضه وإياك والبغي فإن من بغي عليه لينصرنه الله وإياك والمكر
fa innahu la yahiqul makru as-sayyi'u illa bi ahli atau kama qala. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, Nabi pesan kepada seorang sahabat dia. Kata sahabat itu, ausan Nabi SAW bi thalathin. Nabi pesan dengan 3 benda. Sabda Nabi, aktsiru zikral maut yushghiluka amma siwa. Yang pertama Nabi pesan supaya orang Islam ni dia kena banyak ingat mati. Kena ingat mati. Banyak mana pun kuasa ada kat kita, kita nak mati. Jangan duk cakap merapukan, kerana kita akan mati. Kaya mana pun kita akan mati. So jangan duk belanja harta pada benda-benda maksiat, kerana kita akan mati. Kata Nabi, aktsiru zikral maut. Kena banyak ingat mati. Yushghiluka amma siwa. Bila kita banyak ingat mati, kita jadi sibuk sampai kita tak ada nak ambil tahu benda-benda lain. Maknanya bila kita terlalu ingat mati, kita tak gelut sangat ingat benda-benda yang nak merosakkan kita. Kita lebih kepada ingat benda-benda yang kita nak buat bekal bawa pergi mati. Yang kedua, Nabi pesan, wa alaika bisyukri fa innahu ziyadatun fin ni'mah. Nabi kata kamu kena banyak syukur, kerana bersyukur itu menambahkan lagi nikmat. Apa yang doa ada, belajar syukur pada Allah. Kalau kita berasa kita susah, ramai lagi orang yang lebih susah. Kalau kita rasa kita sakit, ramai lagi orang yang lebih teruk sakit daripada kita. Apapun juga yang Allah bagi dekat kita, kita kena syukur. Kerana kita kena ingat ada lagi orang lain yang lebih susah daripada kita, yang lebih sakit daripada kita, yang lebih buruk daripada kita. Makna lagu mana yang ada dekat kita lah ni, kita kena syukur. Kalau sekiranya kita syukur, Allah tambah lagi nikmat. Dalam Quran pun Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Tuhan kata, kalau kamu syukur, aku tambah nikmat pada kamu. Tapi kalau kamu kufur, ingat azab aku amat teruk sekali. Kemudian kata hadis ini yang ketiga, Nabi pesan. Nabi kata, wa alaika bid-du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Nabi kata kamu kena banyak berdoa, kerana sesungguhnya kamu tak tahu bila doa kamu akan diterima oleh Tuhan. Kita orang Islam kena banyak minta doa. Kadang-kadang kita tengok orang yang benci dekat Islam ni, dia buat macam-macam dekat Islam. Dia buat macam-macam dekat orang Islam. Kita tak ada daya nak lawan dia. Tak ada daya. Melainkan duk sakit hati aja. Maka apa yang kita boleh buat ialah doa pada Allah. Kerana kita tak boleh buat apa kat dia, tapi Allah boleh buat apa-apa dekat dia. Minta doa pada Allah supaya Allah buka pintu hati dia. Biar dia reti Islam, biar dia kenal Islam. Dia tak jahat sangat macam yang doa ada. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi. Kata dia, wa anhaka an salatin, dan aku larang kamu, aku tak bagi kamu buat 3 benda. Tadi Nabi kata, aku suruh kamu buat 3 benda. Aku suruh kamu banyak ingat mati. Kerana dengan banyak ingat mati, kamu tak jadi merapuh.
Nabi SAW suruh kita banyak bersyukur. Kerana banyak bersyukur boleh menyebabkan Tuhan tambah lagi nikmat yang ada. Nabi SAW suruh kita banyak berdoa. Kerana kita tak tahu adakah doa yang kita minta Allah makbul ataupun tidak. Maka kita kena terus berdoa. Kemudian Nabi kata, aku melarang kamu, aku menghalang kamu daripada buat 3 benda. Kata Nabi, la tanqud ahdan wa la tu'in ala naqdih. Nabi kata, jangan sekali-kali kamu mukir janji kamu dengan Allah. Dan jangan kamu tolong orang yang suka mukir janji dengan Allah. Kita janji dengan Allah, lepas kita takbiratul ihram, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita janji, ya Allah, semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, semua sekali kerana Allah Tuhan semesta alam. Lepas kita janji, kita juga jadi manusia yang mukir janji. Kita tolak ayat Quran, kita tolak hadis Nabi, kita memusuhi orang-orang yang mempertahankan Quran dan hadis Nabi. Kita mukir janji dengan Allah. Jangan kita jadi orang yang mukir janji dengan Allah. Dan jangan sekali-kali kita tolong orang yang memukiri janji dia dengan Allah. Nabi pesan. Kemudian, wa iyyaka wal baghya fa inna man bughiya alaihi la yansurannahu Allah. Nabi kata, jaga baik-baik. Kamu sekali-kali jangan buat zalim pada orang. Sekali-kali jangan kamu zalim pada siapa-siapa pun. Pada ibu bapa kamu, pada ahli keluarga kamu, pada isteri anak-anak kamu, pada jiran sebelah rumah kamu, pada orang kampung kamu, pada kawan tempat kerja kamu, dengan semua orang, dengan siapa-siapa pun. Jangan kamu buat zalim. Maka sesungguhnya orang yang kena zalim akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dengar ramai dah ustaz-ustaz yang duk baca hadis-hadis ini. Orang yang kena zalim, orang yang kena nyaya, kalau dia angkat tangan, Allah rasa malu kalau Allah tak makbul doa dia. Jangan sekali-kali kita buat zalim pada siapa-siapa pun. Kemudian kata dia, wa iyyaka wal makru fa innahu la yahiqul makru as-sayyi'u illa bi ahli. Nabi kata, jaga-jaga jangan kamu buat makar. Al-makru makna dia makar, makna dia tipu, bohong, dusta. Jangan duk menipu, jangan duk berbohong. Maka sesungguhnya bohong dan tipu yang kita buat tu, dia tak akan pergi ke orang lain. Dia akan balik makan diri orang yang berbohong itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW pesan kepada kita benda-benda ni, kalau kita turut, kalau kita taat, kita selamat insya-Allah. Kita ulang lagi sekali. Di dalam hadis riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi SAW berpesan kepada sahabat dia, kata Nabi, aku pesan kamu dengan 3 benda baik. Yang pertama, banyak-banyak ingat mati. Kerana dengan banyak ingat mati, kamu tak ada masa untuk buat benda merapu. Yang kedua, banyak bersyukur. Kerana orang yang bersyukur akan ditambah nikmat bagi dia. Yang ketiga, selalu-lalulah berdoa. Kerana orang yang selalu berdoa tu kena ingat bahawa dia sendiri tak tahu bila Allah nak makbul doa dia. Nabi SAW pesan supaya kita jauhi 3 benda. Yang pertama, jangan mukir janji dengan Allah. Dan jangan kita tolong orang yang mukir janji dia dengan Allah. Nabi pesan, jangan sekali-kali kita buat zalim pada orang. Kerana orang yang dizalimi, doa mereka itu makbul di sisi Allah. Yang ketiga, sekali-kali jangan kita menipu manusia. Kerana orang yang menipu itu akhir-akhirnya
mereka akan menipu diri mereka sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada apa yang kita baca dalam mukadimah kita tadi, insya-Allah. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi ilmi al-hadis. Kita sampai pada muka surat 35. Kita sampai pada muka surat 35 di sebelah bawah sana. Kata dia, dan telah mengeluarkan oleh Asbihani, adalah kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman, kita masih lagi baca perkara yang menyentuh tentang soal haram kita memutuskan hubungan silaturahim. Haram kita putuskan hubungan silaturahim. Malam ni kita masih lagi sambung tajuk yang berkenaan. Kata dia, dan telah mengeluarkan oleh Al-Asbihani, adalah kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi, jangan sekedudukan akan kamu dengan orang yang memutuskan keluarga. Satu hari sahabat-sahabat duduk sama dengan Nabi dalam majlis ilmu Nabi. Tiba-tiba Nabi bersabda, Nabi kata, aku nak pesan dekat kamu semua, jangan duk kawan dengan orang yang putuskan silaturahim. Jangan duduk sama dengan orang yang memutuskan silaturahim. Bila Nabi kata begitu, maka berdirilah satu orang daripada perhimpunan itu. Sebaik-baik sahaja Nabi kata macam tu, bangkit satu orang laki-laki. Maka datanglah ia akan makmudah baginya yang telah berlaku di antara keduanya itu setengah daripada suatu perbantahan. Sebaik-baik sahaja Nabi pesan, kita jangan duduk, kita ni jangan kawan dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga. Bila Nabi kata lagu tu, kata bangkit satu orang, bangkit terus keluar daripada majlis Nabi, pergi jumpa dengan mak penakan dia. Sesungguhnya kawan yang bangkit daripada majlis Nabi ni, dia ni ada masalah dengan mak penakan dia. Masalah bertengkar dan tak bertegur sekian lama dengan mak penakan dia. Bila Nabi kata, jangan ada orang Islam, sahabat-sahabat aku yang berkawan dengan orang-orang yang putuskan hubungan kekeluargaan. Bila Nabi kata lagu tu, dia rasa kena ke dia. Terus bangkit, terus tinggal majlis ilmu Nabi, terus pergi cari mak penakan yang dia duk berkelahi selama ni. Dan meminta ampun ia akan perbantahannya itu. Kemudian kembali ia pada majlis perhimpunan dahulu itu. Bangkit pergi cari mak penakan dia, pergi suar tangan, minta ampun, minta maaf dekat mak penakan dia. Kerana Nabi SAW sudah pesan tadi, jangan kawan dengan orang yang putihkan hubungan silaturahim dengan adik-beradik ni. Dia terus pergi cari mak penakan dia yang dia berkelahi sekian lama, minta ampun, minta maaf dekat mak penakan dia, selesai, balik semula ke dalam kuliah Nabi SAW. Bila sampai dalam majlis Nabi, maka bersabda Nabi SAW bahawa sesungguhnya rahmat Allah tidak turun ia atas kaum, padahalnya ada di dalam kaum itu seorang yang memutuskan keluarga. Dia balik mai, dia duduk, Nabi bersabda. Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat hangpa. Tak guna hampa jadi orang yang semayang di saf depan, tak guna hampa jadi orang yang banyak baca Quran, tak guna hampa jadi orang yang duk bercakap pasal Islam kalau sekiranya hampa ada putih hubungan adik-beradik. Tidak ada guna hampa buat benda ni semua kerana rahmat Allah tidak turun kepada orang yang putih adik-beradik. Nabi kata macam tu. Baik, dan diceritakan daripada Baqir bahawa sesungguhnya bapa Zainul Abidin berkata, ia jangan engkau berbuat sahabat akan orang yang putuskan keluarga. Di kalangan ulama sendiri pun pesan, maka bahawa sesungguhnya aku dapat akan dia kena laknat di dalam kitab Allah pada 3 tempat. Maka adalah segala orang yang memutuskan rahimnya itu tiada masuk ke dalam syurga
seperti yang telah tersebut di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Tetapi adalah rohnya kemudian daripada matinya itu berhimpun semuanya itu di dalam telaga Barhut di atas mulut neraka Jahannam. Ini sabit dengan hadis Nabi. Nabi kata orang yang putus hubungan adik-beradik sampai mati, dia dalam keadaan bermusuh dengan adik-beradik dia, maka orang yang macam ni tidak masuk ke dalam syurga Allah. Maka orang yang macam ni, roh mereka sebaik-baik sahaja mati, roh mereka direndam di dalam satu telaga yang dinamakan telaga Barhut. Tak lagi dah cerita. Dan telah menghikayatkan oleh Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala bahawasanya seorang laki-laki yang kaya telah pergi haji ia, berkirim taruh ia akan seorang yang lain, hal keadaannya diketahui orang akan dia dengan amanahnya dan kebajikannya, akan 1,000 dinar. Dan pada setengah daripada riwayat yang lain 10,000 dinar. Dia cerita tentang satu orang laki-laki kaya, dia nak pergi ke Mekah. Jadi dia orang kaya, duit banyak. Zaman tu bank tak ada, apa tak ada, dia bawa duit tu pergi ke Mekah sekali. Bila sampai di Mekah sana tu, dia jumpa dengan satu orang yang orang ni terkenal sebagai satu orang yang amanah dan sebagai satu orang yang baik-baik, yang berkebajikan. Maka dia amanahkan duit dia. Dia kata di sini ada kata 1,000 dinar, ada kata 10,000 dinar. Dia amanahkan duit dia dekat orang tua yang dipercayai ni. Hang tolong simpan duit aku 10,000 dinar. Aku nak pergi buat kerja haji. Sehinggalah kembali ia daripada Arafah. Sebaik-baik sahaja selesai wukuf di Arafah, balik sahaja dia, maka tak kala kembali lelaki itu mendapatkan ia akan dia sesungguhnya telah mati ia. Nak jadi cerita. Lepas dia pergi buat haji, lepas wukuf di Arafah dan sebagainya begitu begini, balik mai carilah orang tua yang dia suruh tolong simpan duit dia ni. Sampai-sampai dia faham kata orang tua tu mati dah. Sudahlah, duit dia 10,000 dinar ada dekat kawan tu. Maka bertanya ia akan warisnya daripada harta itu. Maka tiada ada bagi mereka itu dengan dia mengetahui. Dia tanya anak-anak orang tua ni. Dia kata ada ayah hampa dulu sebelum mati pesan dekat hampa, kata duit ada siapa-siapa mai amanahkan duit minta dia tolong jaga. Ada kata tak ada? Anak-anak dia ni kata tak tahu, kami tak tahu. Jahannamlah duit dia 10,000 dinar. Anak-anak si mati ni kata kami tak tahu, ayah tak ada pesan apa pun. Maka bertanya ia akan ulama Makkah. Dia pun 10,000 ni, Allahu Akbar, tidur jadi tak tahu bunda. 10,000 dinar tak tahu dah nak boleh balik ke tak boleh balik tak tahu. Jadi tenggelam puncak pitanya ulama Mekah. Maka berkata mereka itu, apabila ada pertengahan malam maka datanglah olehmu akan telaga Zamzam. Ulama yang dia pitanya ni bagi petua kat dia. Ulama ni kata saat ni bila dah tengah malam saat ni kamu pi dekat telaga Zamzam dan tilik olehmu di dalamnya dan seru olehmu ya fulan dengan nama orang tua tadi. Ulama ni petua, pi kat telaga Zamzam, sebut nama orang tua tadi ni. Orang tua yang kamu amanahkan duit 10,000 dinar dekat dia tadi. Apa nama dia? Kamu seru nama dia di telaga Zamzam. Jikalau ada ia daripada ahli kebajikan, maka menjawab ia akan dikau daripada mula-mula itu. Ulama ni kata hampir panggil nama dia di telaga Zamzam tu, sebut nama dia, ya fulan, panggil nama dia. Kalau dia menyut, itu menunjukkan orang yang kamu amanahkan duit ni orang baik-baik. Maka pergilah ia dan menyeru ia di dalamnya, maka tiada menjawab akan dia oleh seorang pun. Dia pun turutlah petua ulama ni. Dia pergi dekat telaga Zamzam, panggil nama orang tua yang mati ni. Tak ada bunyi suara apa-apa. Maka mengkhabar ia lelaki itu akan mereka itu. Berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab ulama Mekah ni tadi, bila lelaki-lelaki ni pergi habaq balik dekat ulama Mekah, aku dah buat dah lagu yang kamu semua suruh. Aku dah pergi dah dekat telaga Zamzam, aku dah panggil dah nama dia. Dia tak ada menyut apa.
Bila dia cerita lagu tu, ulama Mekah kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami takut bahawa adalah sahabat engkau itu daripada isi neraka. Ulama ni kata. Dia kata kalau dah hang pergi panggil, tak ada bunyi jawab apa, kami bimbang. Kami takut kut kalau orang yang kamu pilih untuk amanahkan duit ni tadi, dia ni daripada ahli neraka. Maka pergilah olehmu kepada bumi Yaman, maka adalah ia di dalam satu telaga yang dinamai orang akan dia Barhut. Jumpa balik cerita telaga Barhut tadi. Maka ulama Mekah ni pun kata balik kepada orang yang hilang duit 10,000 ni. Kalau dah kamu terai dah pi telaga Zam-Zam panggil nama dia tak ada menyut apa, lah ni terai yang kedua lah pula. Kamu pi ke negeri Yaman sana, pi di sana ada satu telaga, nama telaga tu telaga Barhut. Kamu pi cari telaga Barhut ini. Kerana kata orang baginya bahawa sesungguhnya ia di atas mulut neraka Jahannam. Kerana ada orang kata telaga Barhut itu adalah mulut neraka Jahannam. Cuba pergi sana pula. Maka tilik olehmu di dalamnya pada waktu malam, dan seru olehmu di dalamnya, ya fulan, dengan nama orang yang diamanahkan duit tadi. Maka menjawab ia akan dikau daripadanya. Maka pergilah ia lelaki itu kepada Yaman dan bertanya ia daripada telaga yang tersebut. Maka ditunjuk oranglah atasnya. Maka pergilah ia kepadanya pada malam hari dan menyeru ia di dalamnya, ya fulan. Maka menjawab ia akan dia. Dia ni pun bila dah orang petua macam tu, main dengan duit 10,000 ni langkah pergi. Sampai di Yaman. Tanya orang Yaman tang mana telaga Barhut. Dia pun habaklah sekian-sekian tempat. Dia pi sampai di telaga Barhut. Tunggu sampai tengah malam. Dia pun seru nama kawan yang diamanahkan duit 10,000 dinar tadi. Panggil nama kawan tu, maka menjawab akan dia. Bunyi suara jawab daripada telaga Barhut. Maka bertanya ia, di mana emas aku? Maka menjawab ia, telah aku tanam akan dia pada tempat anu-anu daripada kampungku. Dan pada halnya tiada aku amanahkan atasnya akan anakku. Jawab orang yang dah mati ni, dia jawab kata, mah yang kamu amanahkan, dinar ni mah lah, dirham ni perak. Duit 10,000 dinar maknanya duit mah. Mah yang kamu amanahkan pada aku dulu, sesungguhnya ada lagi. Aku kambuh dia di kampung aku. Kamu pilah di tempat sekian-sekian, aku rasa mah kamu masih ada di situ. Dan sesungguhnya pun anak-anak aku tak tahu tentang soal mah ni. Dia jawab begitu. Maka pergilah olehmu dan galilah olehmu di sana. Nescaya engkau dapatlah akan dia. Maka berkata oleh laki-laki itu, apa juga yang menurunkan bagi engkau di sini? Dia ni pun dah sambil-sambil dapat tahu kata mah dia ada lagi. Dah telajak ni tanya bila. Dia kata ni pasal apa ni yang hang mai duduk dalam telaga Barhut ni pasal apa? Dan sesungguhnya telah adalah aku menyangka dengan engkau ini kebajikan. Dia kata aku setakat yang aku kenal, hang ni orang baik-baik. Orang yang amanah, orang yang berkebajikan. Ni pasal apa ni boleh mai duduk dalam telaga Barhut, sedangkan penduduk Yaman kata telaga Barhut ini mulut neraka Jahannam. Pasal apa roh hang boleh ada di sini? Tanya dia. Maka berkata oleh lelaki itu, adalah bagiku seorang daripada saudara perempuan yang fakirah. Dia kata aku ada adik perempuan seorang. Adik perempuan aku ni fakir, miskin dia ni. Aku tinggalkan akan dia. Dan adalah aku tiada kasih sayang dan tiada pula kasihani atasnya. Maka diseksa akan daku oleh Allah dengan sebabnya. Dan telah menurunkan ia akan daku pada tempat ini. Dengan kerana tu aja. Aku ni alhamdulillah, dia kata aku buat benda baik banyak. Tapi nak jadi nasib aku tak baik, aku ada adik perempuan seorang. Adik perempuan aku ni pula miskin. Orang susah. Aku tak peduli ke dia. Dia punya pasal lah. Aku punya pasal.
Aku ada duit ringgit lebih kurang, aku semayang, ibadat apa semua aku buat lebih kurang, dia punya pasal. Miskin dia, fakir dia tanggung sendiri. Aku tak ambil tahu pasal dia. Dengan kerana tu Allah marah dekat aku. Aku ni seolah-olah putuskan hubungan keluarga dengan adik aku sendiri. Maka di sinilah tempat Allah letak aku. Dan telah benarlah hadis yang sahih mengatakan tiada masuk syurga orang yang memutuskan kasih sayang